Allah dia akan memberikan banyak kebaikan kepada yang lain, walaupun jumlahnya sedikit. Jadi harta pun begitu. Sebab itu para sahabat dulu ramai yang dikurniakan oleh Allah SWT harta yang banyak. Seperti salah seorang itu telah disebut oleh Ustaz Syukri tadi, Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf ni dia muhajirun. Dia orang yang berhijrah bersama-sama dengan Rasulullah dan dibantu oleh orang Ansar ketika berhijrah ke Madinah. Dan kita pun biasa dengar cerita orang Ansar ni punyalah nak bantu orang-orang muhajirin ni, offer macam-macam. Offer harta, offer isteri. Termasuklah Abdurrahman bin Auf ni di offer, kamu nak harta atau kamu nak isteri, semua kami boleh bagi. Tapi aku tak nak yang tu. Dia kata, tunjukkan aku ke mana jalan pergi ke pasar, kerana aku nak berniaga. Dan dia nak berdiri di kakinya sendiri, tidak perlukan bantuan. Dan akhirnya dia dapat memecahkan monopoli orang Yahudi yang berniaga di Madinah pada ketika itu. Tetapi disebabkan kekayaan Abdurrahman bin Auf ini adalah diasaskan kepada tauhid, sebagaimana yang kita sebut tadi, harta itu tidak terikat pada dirinya. Dia tak akan terikat dengan harta. Sebab itu harta Abdurrahman bin Auf ini dikatakan jumlahnya kalau dalam sekarang punya nilai 107 juta. Banyaklah tu atau mungkin lebih. Ini sekadar macam calculation saya membaca daripada orang lain juga. Tetapi disebab kezuhudannya, pada perang Tabuk saja dia menermakan 25 juta ringgit sekarang dalam bentuk 200 dinar, 500 ekor unta dan 1,500 ekor kuda. 500 ekor kuda dan 1,500 ekor unta. Macam kita sekarang lah bagi, kalau unta ni mungkin Proton Saga lah tapi kalau kuda mungkin Mercedes. Jadi dalam peperangan Tabuk itu saja Abdurrahman bin Auf memberikan 500 yang senilai dengan Mercedes sekarang untuk peperangan. Orang pulang pakai Mercedes yang sewaktu dengannya lah. Tetapi kita nak menunjukkan betapa sikap zuhud, sikap tidak terikat dengan harta itu yang menjadi dasar kepada kekayaan para sahabat. Begitu juga dengan Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar ketika dia masuk Islam, dia seorang yang kaya. Kerana ketika itu dia mempunyai 400,000 dirham kekayaan Sayyidina Abu Bakar. Tetapi setelah dia masuk Islam, dia menyerahkan sebahagian hartanya untuk kebaikan agama, sehingga tinggal 5,000 saja, 5,000 dirham saja. Dan akhir sekali di peperangan Tabuk juga, yang tadi peperangan yang sama dengan Abdurrahman bin Auf bagi tadi, Sayyidina Abu Bakar dia bagi semua harta yang tinggal. Sehingga Rasulullah SAW terkejut dan bertanya kepada beliau, apa yang kau tinggalkan kepada diri kau, wahai Abu Bakar? Aku tinggalkan Allah dan engkau kepada keluarga aku. Maknanya ini kekuatan iman dan juga kekuatan ikatan akidah Sayyidina Abu Bakar, sehingga harta itu sudah tidak lagi menjadi satu benda yang penting bagi beliau, walaupun hartanya pada asalnya begitu banyak sekali. Begitu juga dengan Sayyidina Utsman yang merupakan pedagang kain yang kaya raya ketika masuk Islam, dan dia juga menginfakkan sebagian besar kekayaannya kepada jihad dan juga kepada Islam, dengan misalnya membeli satu perigi yang amat berharga kerana airnya jernih daripada seorang Yahudi, berharga dengan harga 200,000 dirham dan diwakafkannya. Dan dia juga mendermakan 1,000 ekor unta, 70 ekor kuda dan 1,000 dirham untuk perang Tabuk. Di perang Tabuk ni kalau kita tengok bagaimana para sahabat keluarkan harta mereka, merupakan mungkin perang yang mahal lah. Dia macam perang Iraq dulu lah. Kalau dalam konteks zaman moden ni mungkin perang Iraq yang menggunakan kos yang banyak. Dalam konteks dulu ni mungkin perang Tabuk lah. Mungkin ada sebab-sebabnya kenapa perang itu memang memakan kos yang banyak. Tapi kos-kos itu bukan datang daripada Baitul Mal. Kos-kos itu bukan datang daripada pemerintah, tetapi datang daripada individu-individu. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Utsman, Abdurrahman bin Auf. Jadi kalau kita lah hari ini dapat mengikut contoh-contoh itu, semua masalah umat Islam ini dikeluarkan oleh individu-individu. Tak perlu lagi pergi ke pusat zakat, tak perlu lagi pergi ke keuangan, Kementerian Keuangan, tetapi datang daripada individu-individu yang punya jihad harta yang kuat dan iman kepada Allah SWT yang kuat. InsyaAllah banyak hal-hal boleh selesai dalam konteks masyarakat kita sekarang ini. Tetapi sekali lagi saya nak tekankan bahawa
perkara ini perlukan mujahadah, perlukan satu jihad hati yang amat kuat, kerana tak mudah untuk kita mengeluarkan harta kita untuk kepentingan agama dengan merasa selesa dan rela terhadap apa yang kita lakukan. Sebab itu akhir sekali ada satu cerita pendek tentang cerita zuhud ni. Sebab orang ada tak salah faham tentang zuhud ni, dia rasa zuhud ni ialah kita hidup dalam keadaan miskin. Tapi zuhud ini hakikatnya ialah kita tidak terikat dengan harta itu. Salah satu kisah seorang guru, dia sedang mengajar, pakai selendang yang begitu mahal, harganya 40,000 dirham. Jadi dia bercakap tentang agama, tentang hati, tentang perlunya kita ini bersedekah. Tapi dia sendiri pakai 40,000 dirham punya selendang. Jadi anak murid dia tu lepas pada tu dia kata, wahai guru, kenapa kau ni cakap pasal agama, cakap pasal kerohanian, cakap pasal bersedekah, tapi kau sendiri pakai selendang 40,000. Dia kata, kau nak ke nak ambil? Dia bagi ke anak muridnya itu. Anak muridnya ni seronoklah dapat tu, pergi ke pasar jual. Kebetulan sebenarnya selendang itu diberikan oleh khalifah kepada guru itu. Sebab itu dia pun rasa tak kisah, dia pakai saja kan. Kemudian dia bagi anak murid tu. Anak muridnya pergi jual ke pasar. Bila dia jual kat pasar, kebetulan khalifah lalu. Khalifah nampak, dia kata, mana kau dapat benda ni? Dia kata, ini guru aku bagi. Khalifah kata, aku nak beli dengan 2 kali ganda. Jadi dia jual 80,000, Khalifah beli, Khalifah bagi balik dekat guru tadi. Esok tu guru tu mengajar, anak murid tengok, dia pakai lagi benda tu. Sedangkan aku dah jual dah benda tu. Ini tanda zuhud, maknanya pada guru itu zuhud, pada murid itu tak ada lah. Mungkin sebaliknya lah. Itu menunjukkan bahawa zuhud ini bukan bermakna kita boleh pakai kereta besar, tak boleh pakai pakaian yang cantik, tetapi kita tidak terikat. Kalau hilang pun kita tak rasa sedih, kita tak rasa apa, kerana ini pinjaman Allah kepada kita. Dan yang lebih baik lagi, kita sampaikan manfaatnya itu kepada yang lain. Wallahualam. Alhamdulillah, terima kasih kepada Tuan Farid. Sesungguhnya setiap rezeki yang kita ada pada hari ini adalah seperti mana dari awal tadi Dr. mengatakan, keberkatan dalam kehidupan kita. Sebab itu dalam rukun Islam, nasib baik salah satunya ada menunaikan zakat, iaitu masuk zakat ini pun menyucikan harta kita. Moga-moga dalam kehidupan kita ada rezeki yang ada pada kita, moga-moga ada sesuatu yang kita infakkan kepada orang lain, insya-Allah. Dan dalam kesempatan yang akhir dalam kita nak bicara topik perbincangan forum bicara di KIM-FM pada hari ini, menyemai dunia, menyemai akhirat. Moga-moga dapat kedua-dua orang dengan saya pada hari ini buat kesimpulan. Mungkin ada rumusan di mana kita sebut tentang menyemai dunia, menyemai akhirat ini, apa rumusan yang dapat kita simpulkan dalam perbincangan kita pada hari ini. Silakan Ustaz. Dalam masa yang terakhir, kesimpulannya, bila kita nak pergi dalam satu perjalanan yang jauh dan kita tahu perjalanan itu sangat sukar, sudah semestinya kita akan membuat persiapan dengan persiapan bekalan, dengan persiapan mental, spiritual dan sebagainya. Maka perjalanan menuju akhirat adalah perjalanan yang jauh, sukar, cabaran, rintangan yang sangat banyak. Maka persiapan untuk perjalanan tersebut perlu dilakukan. Antara persiapan yang besar, yang sangat baik, yang disebut oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ialah dengan banyak infak di jalan Allah Taala, infak fi sabilillah. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, "Ittaqun nar walau bi syiqqi tamrah." Hindarkanlah diri kamu daripada api neraka walaupun engkau infakkan dengan sebelah buah tamar. Gambaran kecilnya nilai sumbangan tersebut, tapi besarnya amalan itu di sisi Allah Taala. Kalau pada pandangan kita yang kita dermakan itu hanya di sen, kerana itulah yang kita ada, maka ia besar pada pandangan Allah Subhanahu wa Taala. Justru itu saya akhir khulasahnya ada satu syair yang Arab tersebut. Wala tarkanu ila dunya kathira fa inna al-mal yujma'u bil nafa fatarda an takuna rafiqa qaumin lahum zadun wa anta bi ghairi zad. Jangan engkau terlalu condong banyak sangat kepada dunia,
Kerana harta itu dikumpul untuk dibelanjakan, bukan disimpan. Apakah engkau redha, apakah engkau reda dan suka berada dalam satu rombongan perjalanan? Mereka semua mempunyai bekal dalam keadaan engkau tidak ada bekal. Itulah perumpamaan yang dibuat oleh seorang ahli syair. Dalam perjalanan menuju Allah, orang lain semua ada bekalan. Dia begitu kita dalam perjalanan tersebut kosong bekalan. Apakah kita reda dan suka dalam perjalanan yang seperti itu? Itulah perasaannya Allah Ta'ala dan baik daripada Allah. Terima kasih kepada Ustaz Syukri. Mungkin saya syukurkan Dr. Wafari bersaja untuk buat kesimpulan dan mungkin apa yang kita boleh peroleh daripada perbincangan kita pada hari ini menyemai dunia, menuai akhirat, moga-moga memberi manfaat untuk kita bersama. Silakan. Terima kasih. Kita bercerita hari ini tentang betapa pentingnya kita bersedia untuk kita menuju ke akhirat. Dan salah satu daripada usaha yang kita boleh lakukan ialah menginfak harta kita ke jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun perkara ini merupakan satu jihad yang besar. Ada satu hadis Rasulullah SAW yang mengatakan bahawa anak Adam akan pasti bertambah tua, akan tetapi dua perkara yang akan sentiasa muda dalam dirinya. Satunya angan-angan dan yang keduanya cintanya kepada harta. Jadi memang dalam Al-Quran itu disebut bahawa manusia ini memang dihiaskan Tuhan dengan syahwat ataupun keinginan kepada harta. Tetapi seperti yang kita diingatkan tadi, bahawa dengan memberikan harta itu kepada yang memerlukan, itu akan menjadikan harta kita itu saham yang amat besar untuk kita tuai di akhirat nanti. Sebab itulah banyak ayat-ayat dalam Al-Quran menjelaskan bahawa perniagaan kita dengan Allah inilah sebenarnya perniagaan yang paling menguntungkan. Tijaratan lan tabur, perniagaan yang tidak akan rugi, malah dari segi keuntungannya pun adha'afan mudha'afah. Dia punya perniagaan, keuntungan perniagaan dengan Tuhan ini merupakan keuntungan yang berlipat-lipat kali ganda. Kalau dekat dunia ni, kalau pergi shopping dekat Sogo tu, saya ingat paling tinggi pun dia punya diskaun 80%. Itu pun saya tanya orang Sogo tu pun dia kata kadang-kadang kita naikkan tu harga, baru kita diskaunkan dia tinggi kan. Jadi tapi di akhirat nanti macam Ustaz Syukri tadi, setiap amalan yang baik 700 kali ganda. Maknanya gandaannya itu merupakan gandaan yang di luar pemikiran manusia. Sebab itu ada satu kisah yang akhir lagi. Sayyidina Umar menceritakan, dia tanya kepada Rasulullah, siapakah dia nanti yang akhir sekali masuk surga? Kata Rasulullah, orang yang paling akhir masuk surga itu dia jumpa dengan Allah. Allah kata dah penuh, surga dah penuh, tak boleh nak masuk. Dia kata apalah, aku tunggu sekejap lah. Kemudian dia tanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang akan aku dapat kalau aku ada kekosongan nanti? Maknanya dia ni orang yang last sekali dah masuk surga. Kalau dalam list masuk surga tu yang paling akhir. Dia kata yang kau akan dapat ialah 100 kali ganda orang yang paling kaya di dunia ini. Maknanya gandaan orang yang dia akan dapat di akhirat nanti ialah 100 kali ganda orang yang paling kaya di dunia ini. Itu yang last tu, yang list paling akhir masuk surga. Jadi janganlah kita rasa rugi untuk kita bertanam di dunia ini untuk kita dapatkan hasilnya di akhirat, kerana paling lekeh pun dapat di akhirat itu 100 kali ganda apa yang orang paling kaya dapat di dunia ini. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada kedua-dua orang yang dapat membicarakan topik berkenaan dengan menyemai di dunia, menuai di akhirat. Firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Hadid yang mana maksudnya, ketahuilah kehidupan di dunia ini hanya permainan dan sedekah. Jadi di mana sebut perkara itu, kita harus bersiap menuju ke alam akhirat yang kekal abadi. Moga-moga di sana akan memberi kita satu natijah, satu keputusan. Moga-moga kita menjadi hamba Allah Subhanahu Wa Taala yang ditempatkan di Jannatul Firdaus insya-Allah. Dan moga-moga saham yang kita tanam di dunia ini akan memberi harapan untuk kita tuai nanti di akhirat sana. Terima kasih sekali lagi kepada Syurah Al-Muslimin Petronas KLCC yang sudi bersama-sama dengan Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia IKIM untuk mengajukan forum bicara di IKIM FM, dan rakan-rakan pendengar khusus yang mendengar kami di Radio Institut
bekerjasama mengadakan forum rancangan forum bicara adil, boleh lagi kepada kami di forum@ikipfm.my. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah.